Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua penonton. Okey, jadi pada pagi ini saya kita bersiaran secara langsung dari studio MKA untuk program Bicara Minda bersama Puan Mazlinawati bin Muhammad iaitu pengarah di MKA orang tidak asing MKA bagi pengarah bahagian audit institusi. Apa khabar Puan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Jadi Puan, so pada hari ini insya-Allah Puan akan membawa tajuk mengenai penilaian kenduri mood pengajian industri TU2I Betul. Okey. So untuk kita tak buang masa lah Puan sebab rasa pun viewer dah tunggu nak tahu tentang TU2I ni. Jadi saya serahkan pada Puan Mas untuk meneruskan bicara minda kita mengenai penilaian kenduri mood pengajian industri TU2I. Silakan Puan Mas. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Faiz atas introduction tadi. Pertamanya saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua para penonton yang sudi meluangkan masa untuk mendengar pada pagi ini bicara minda kita pada hari ini. Hari ini insya-Allah saya akan mengutarakan ataupun membincangkan topik berkaitan TU2I. Saya rasa topik ini insya-Allah berguna kepada IPT ataupun institusi pengajian tinggi, terutamanya kepada IPT yang sedang menjalankan program TU2I ataupun mereka yang sedang berkira-kira untuk menjalankan program TU2I. Sebelum tu Faiz saya nak sebelum kita masuk ke slide yang pertama, saya rasa elok saya ceritakan dulu apakah itu TU2I. Kerana walaupun saya tahu dan majoriti daripada kita di sini adalah daripada IPT yang mungkin dah tahu tentang TU2I, tetapi saya nak meraihkanlah mereka yang datang daripada background yang lain seperti belajar ataupun orang awam yang tak tahu tentang TU2I ni Puan Okey, TU2I ni sebenarnya adalah satu jenama sebenarnya Pak Iz jenama yang telah pun dilahirkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi pada tahun 2017. Jenama ini merujuk kepada program akademik yang mempunyai struktur pengajian yang sedikit berbeza sebab kalau ikut nama itu pun sendiri kita boleh huraikanlah program ini. Kalau nama itu ada huruf U dan I. Jadi dari dalam struktur program itu sebenarnya ada dua komponen iaitu komponen universiti dan juga komponen industri. Maknanya kolaborasi di antara universiti dan industri dalam menyampaikan program itu. Bermakna Faiz dan penonton sekalian, program ini pelajar wajib untuk berada di universiti dan juga di industri. Itu dua komponen yang paling utama. Yang kedua, dari segi susunan huruf itu pun ada maknanya. Ada dua U, dua I kan. Dia U dulu baru I. Maksudnya pergi ke universiti dulu barulah akhirkan di industri. Sebab kita bermaknanya dia bermula di universiti dan berakhir di industri. Di industri. Dia mesti kena berakhir di industri. Dia tak boleh tak berakhir di industri. Sebab tujuan kita bangunkan ini adalah untuk memastikan ada hubungan baik antara pelajar dan juga industri dan juga kita nak reduce the gap pengetahuan lah. Jadi bila pelajar itu berakhir di industri, maka kemungkinan besar kalau dia dilamar untuk bekerja, dia terus saja boleh bekerja. So lagi mudah lah. Lagi mudah. Kemudian dari segi susunan itu satu. Lagi satu tu, dia ada tu dan angka tu lah. Dua lah. Kita tak panggil dua, kita panggil tu U, tu I. Dia dua itu merujuk kepada tempoh berada di universiti dan berada di industri. Kalau tengok dari segi dia tulis itu tu U, tu I. Tapi tak semestinya Faiz tak semestinya dia berada di industri selama 2 tahun dan 2 tahun di universiti. Tak semestinya lah. Tak semestinya. Dia boleh berada di industri setahun sahaja. Jadi dalam struktur program tu dia akan jadi 3U 1I. Boleh juga. Ataupun untuk program diploma dia boleh jadi mungkin diploma dia kena ada 2.5 years. So dia berada 1 tahun setengah di universiti dan selebihnya 1 tahun di industri. Pokoknya dia mestilah minima 1 tahun berada di industri. Dia tidak boleh kurang daripada itulah. Maknanya minimum requirement setahun di industri. Setahun di industri dan mestilah berada di penghujungnya. Okey, itu dari segi struktur program lah Bila saya cakap tentang TU2I ni,
walaupun IPT itu bukan berstatus universiti, dia sebenarnya boleh menjalankan program Tu2I ni, walaupun kat situ nama kita panggil U sebab lebih catchy kan. Yes. Lebih catchy. So sebenarnya college universiti ataupun yang politeknik, college community pun boleh menjalankan program seumpamanya Tu2I kerana kita buka untuk diploma dengan degree. Okey. Jadi untuk itu secara ringkasnya apa itu Tu2I lah. Okay, Tu2I ni selain daripada ciri tersebut, dia ada lagi ketetapan-ketetapan lain yang perlu dipatuhi lah, kriteria-kriteria lain yang perlu dipatuhi. Dan bila kita cakap tentang kriteria ni, hari ni inilah yang saya akan sampaikan kerana sebenarnya di MQA memang banyak dihujani soalan berkaitan dengan Tu2I ni. Ya. Ramai yang tanya, apakah kriteria yang membolehkan satu program itu dipanggil Tu2I? Ya, adakah program IPT lah selalu tanya kami nak buat program Tu2I. Adakah apa yang kami buat ni dah okey ke? Adakah ada perlu penambahan lain ke? Maklumat apa yang kita nak bagi dekat MQA untuk memohon program Tu2I? Semua tu semua banyak soalan yang kita dapat. Jadi bila ada persoalan-persoalan yang keep on coming to us, kita pun merasakan ada keperluan lah untuk MQA membantu IPT untuk membangunkan satu alat pengukur lah, macam test kit lah. Test kit. Sekarang ni test kit yang biasa kau sekarang ni test kit COVID kan? Tapi yang ni dalam konteks yang betul lah. Yang ni lah, Tu2I lah. Jadi test kit itulah yang kita namakan sebagai dokumen penilaian kendiri. Dokumen penilaian kendiri. Dokumen penilaian kendiri. Kita bangunkan itu ada berdasarkan inilah buku garis panduan ni lah. Yang telah pun dikeluarkan oleh semua ni buku Tu2I KPT. Tapi dia tak ada hard copy, tak banyak. Tapi boleh di-download lah daripada KPT punya website lah ya. Okey, kita develop penilaian kendiri ini dengan timbalan pengurusi yang membangunkan ini, yang membangunkan GP Tu2I dan juga pengerusi kepada Jawatan Kuasa Teknikal iaitu Prof. Muhammad Abdullah Hamdi yang kita kenali sebagai Prof. Don. Prof. Don dia adalah rektor di UiTM Kedah. Jadi kita duduk bersamanya dan kita bangunkan dia dokumen ini untuk memudahkan IPT lah. Basically lah kita punya tujuan. Okey. Kita masuk penilaian kendiri. Hari ini saya akan sebenarnya akan merungkai ataupun kalau kita panggil tadabur. Kita akan tengoklah dari segi kita ada satu surat maklumat. Sebenarnya benda ni kita telah pun sampaikan menerusi satu surat maklumat MQA bilangan 5 2021 kepada semua PPT. Ini macam surat cinta MQA lah kepada semua IPT lah ya. Tajuk itu panjang berjela guys, tu normal lah kan, tajuk formal tu agak panjang sebab kita nak letakkan nama terpenuh. Tetapi sebenarnya adalah yang kat bawah tu lah penilaian kendiri mod pengajian industri. Okey. So pada penonton puan kalau PPT ni kalau nak tahu PPT bermaksud pemberi pengajian tinggi iaitu inilah universiti atau kolej. Takut ada penonton yang bukan pada kalangan PPT tak tahu PPT tu apa kan. Kadang-kadang saya panggil IPT. IPT juga. So dia macam tu lah. Benda sama je. Benda sama je. Kadang-kadang universiti kan. Dia ada benda sama kan. Dan untuk makluman juga, surat ini boleh didapati di laman web MQA lah. Ya, di bahagian publish penerbitan dan di bawah surat makluman. Kita boleh cari berdasarkan tahun. Okey. Okey Pak Is. Okey, kita tengok apakah isi utama surat makluman ini. Yang pertama, kita maklumkan bahawasanya barang siapa yang menjalankan suatu program Tu2I perlu dinilai berdasarkan garis panduan inilah apa yang telah pun ditetapkan di dalam ini. Ini adalah persetujuan bersama ya, bukan MQA saja. MQA dengan JPT telah pun mengadakan perbincangan. Memang kita selalu ada perbincangan, ada mesyuarat kajian semula dasar. Jadi telah pun memutuskan sedemikian. Walaupun untuk yang program yang punya struktur program Tu2I wajib dinilai berdasarkan ini. Walaupun dia ada walaupun kalau tengok dalam surat itu nanti ada para 4 dengan para 5 lah yang paling penting. Walaupun di dalam dokumen permohonan
FA ataupun Provisional Accreditation. Profesionalisasi ataupun akreditasi penuh lah. Akreditasi sementara. Sementara. Ataupun akreditasi penuh. Dia tidak, PPT tidak menyatakan program tersebut sebagai program mod pengajian TU2I. Oh, walaupun dia tak declare. Tak declare, tapi kalau dalam ciri dia tu ada, memang maka kita kena tengok kitab ni lah untuk nilai. Kitab garis panduan TU2I. Yes. Untuk membantu IPT, kita pun tahulah IPT kadang-kadang agak sukar untuk memahami benda yang ialah dalam buku ni. And then walaupun kita pun ada buat latihan dan sebagainya, tapi bila kita ada alat tu lebih mudah. Ya. Jadi kita maklumkan juga untuk membantu PPT, MQA telah terbitkan dokumen penilaian kendiri Mode Industri to U2I. Inilah saya nak cerita hari ni ya. Tak lama pun, sekejap je. Okay. Tak apa, lama pun tak apa. Kita nak dapatkan maklumat tentang TU2I kan? Okey. Kemudian, mari kita tengok. Okey, buku ni sebenarnya kita lahirkan, dokumen ni of course lah kita lahirkan daripada garis panduan ini. Okey, itu bentuk rupanya macam orang berlari tu, Faiz, supaya berlari. Orang berlari Tu muka surat depan tu. Depan tu. TU2I kata. Okey, dokumen penilaian kendiri. Okey. Dia untuk siapa secara amnya, siapakah pengguna dokumen ini? Penggunanya adalah IPT ataupun PPT awam dan juga swasta. Okey, itu secara general. Tetapi PPT nak guna bila dan tujuannya apa pula? Kan ada persoalan ini juga. Banyak sangat dokumen yang MKA keluar kan. Tapi MKA memang suka keluarkan dokumen ni. Yalah kita sebenarnya kita nak bantu, sebenarnya niat kita baik nak membantu IPT untuk self check lah ya. Okey, siapakah yang patut guna? Untuk yang pertamanya, golongan pertama adalah IPT yang sebelum ini programnya telah diluluskan oleh MQA dengan menggunakan PDP kaedah WBL. WBL ni work based learning. Ya, work based learning. Tahu tak? Work based learning tahu. Kita tahu kot. Ada tak? Cuba ada beza. Cuma dia ada perbezaan dengan TVET ke? WBL ni? Dia selalu ada beradik dengan TU2I lah. TU2I lah. WBL ni dia melibatkan dia tidak melibatkan struktur program. Dia hanya melibatkan kaedah pembelajaran dan pengajaran. Macam contoh macam ada yang diajar di kuliah, mengelurusi kuliah, tutorial. So dia salah satu teknik PDP lah kita panggil ya. Ada WBL di industri. Ada juga macam tu, tetapi dia tidaklah high end. Kalau high end punya maksudnya dengan struktur pengajian apa semua, dia akan jadi TU2I. Maksudnya program TU2I dia mesti guna PDP WBL. Tetapi program yang menggunakan PDP WBL tidak semestinya menggunakan TU2I. Dia mesti tidak semestinya TU2I. So yang tu dia sebenarnya ada lagi penerangan yang lebih teknikal lah yang tu ya. Kalau nanti kalau ada ruang kita boleh tengok apakah perbezaan antara WBL dengan TU2I. Boleh. InsyaAllah. Okey. Golongan yang pertama ni adalah golongan yang telah diluluskan oleh MQA dengan PDP kaedah WBL. Sebab sebelum ini, semasa permohonan IPT, kita tak impose benda ni. Maksudnya tak perlu lagi kuat kuasa tentang keperluan untuk nilai based on kitab ni lah. Jadi kita hanya tengok daripada permohonan. Kalau dia mohon WBL, maka kita proses as such. Maksudnya kita tak katakan dia, kita tak tulis itu, ini adalah program TU2I sebenarnya. Jadi untuk mereka yang ini, yang kategori ini, IPT yang kategori ini, mohon bila ini adalah saya rasa golongan yang paling urgent lah kena semak ya. Dan mereka perlu dapatkan terus dokumen ini dan tengok diri sendiri self check sama ada program yang telah diluluskan itu adalah kategori TU2I ke tidak. Dia punya tips untuk self check ni, tengoklah area 1. Sebabnya untuk yang kurikulum untuk TU2I macam saya cakap tadi, dia definasi tu memang yang utama adalah struktur program. Yang utama sekali struktur program. Struktur program tu mestilah dia punya jantung tu kat situ. Jadi tips yang pertama, kalau you pergi dekat area 1, tengok dari segi jam kreditnya, tengok dari segi subjek. Sebab dia ada keperluannya. Contohnya, kalau untuk program TU2I, dia mesti kena 20% daripada total kredit kursus yang bergraduat tu mesti datang daripada subjek yang 100% dikendalikan di industri. Maknanya kalau kata 120 kredit tu 20% besar kredit tu daripada industri. Dan subjek tu mesti subjek core. Okey, itu antara kriteria yang kita nyatakan kat situ lah. Dan juga dari segi arrangement,
delivery dia mesti secara block release. Block release ni maksudnya kita hantar budak tu di situ terus saja. Dia tak patah balik lah. Maksudnya dia release. Kalau dia release, dia boleh datang separuh hari ataupun sehari dan sebagainya lah. Itu dia release. Kalau dia release WBL. Kalau release WBL lah. Work based learning lah. Work based learning. Kalau to memang dia kena block release. Kita panggil block release. Block release. Okay. Kemudian bila dah pastikan dia punya jantung tu memang to maka IPT itu perlulah dah kena sedara lah. Maksudnya next penilaian, kalau kata penilaian sekarang ni dia dah dapat PA ataupun akreditasi sementara, maka semasa akreditasi penuh nanti MQA datang, kita akan semak kepatuhan dia terhadap garis panduan. Garis panduan daripada ni lah, kitab to ni lah. Yes. Jadi dia kena pastikan dia dah penuhi semua kriteria di area-area yang lain yang memang kita telah pun nyatakan dalam dokumen self-check tu lah. Okey. Implikasi kalau dia menggunakan benda ni, yang pertama, PPT akan lebih bersedia lah untuk menilai, untuk dapatkan semasa penilaian MPA. Penilaian ni maknanya lagi memudahkan mereka lah. Memudahkan, dan dia mungkin akan elak risiko untuk ditegur semasa audit. Dan risiko yang paling besar lah ditolak lah. Pertama lah tu kan. So PPT kena maklum perkara ni lah. Ya, yang ini ya golongan yang saya rasa paling urgent sekali nak tengok benda ni lah. Okey. Yang kedua, kalau PPT itu berhajat nak bangunkan program to I, dia baru duduk fikir-fikir rasa macam nak buat lah program to I ni kan. Jadi silalah guna dokumen itu, tengok area 1 juga, make sure your curriculum itu strukturnya seperti yang dinyatakan di dalam dokumen itu. Anda kena ikut 100% daripada garis panduan. Sebenarnya dia ada struktur yang khusus lah untuk yang program ni. Dia mesti, kalau 4 tahun macam mana dia punya arrangement, boleh tak dia buat sandwich, contoh macam di universiti, kemudian di industri, kemudian balik universiti, macam itulah. So memang ada khusus di situlah. Boleh rujuk di situ, dan sebenarnya kita angkat benda tu yang dalam dokumen ini, kita angkat masuk di dalam dokumen penilaian tu. Jadi satu sumber rujukan sajalah. Tak perlulah nak cross-check kan. Cross-check lah ya. Okey. Jika untuk PPT pula yang sudah selesai proses pembangunan kurikulum, let's say dia dah habis dah proses pembangunan kurikulum, tapi dia belum hantar lagi dekat MQA, silalah guna dokumen ini untuk self-check supaya maklumat yang anda berikan untuk MQA lengkap, ya, lengkap. Dan bila sebab sekarang ni dengan piagam pelanggan yang pendek, IPT tidak banyak masa untuk tambah baik, ya, tambah baik dokumen lah. So maknanya PPT ni sebelum dia hantar kepada pihak MQA, dia pastikan betul-betul lengkap, betul-betul ni, sebab kita je piagam pelanggan kita semakin pendek. Takut nanti kita ditolak sebab tak sempat kan? Tak sempat nak make sure dokumen tu complete lah. Jadi kita boleh guna ini sebagai kayu ukur untuk mengukur sebelum hantar kepada MQA. Okey. So kita pun nak memudahkan dan membantu PPT ni sebenarnya. Tengok dah okey ke, patut ke tidak, So kita ada kotak kat situ yang boleh buat self check lah. Kemudian ataupun yang tak ada apa-apa, ataupun dia tak buat program to I, dia pun tak berhajat buat program to I, boleh juga gunakan dokumen ini untuk tingkatkan pemahaman staf tentang program to I. Manalah tahu nanti ada idea nak buat. Maknanya kalau kata PPT ni dia tak ada minat nak buat lagi, tapi kalau nak tahu bolehlah kita boleh bagi ni lah. Sebab by going through the document tu, memang kita dah tahu dah ciri-cirinya apa. So yang ni memang baguslah untuk training staff lah. Staff ni lah PPT terutama sekali PPT yang dah jalankan lah, ya. Kemudian mari kita tengok macam mana bentuk rupa dalaman dia. Yang pertama sekali, apa yang bila dah download tu, make sure ini adalah untuk kegunaan PPT. Sebab kita ada satu lagi, Faiz, yang dokumen yang macam ni juga, tapi untuk penilaian APP, ahli panel penilai. Jadi desain untuk PPT. Desain untuk PPT untuk dia self-check. Okey, so dia lain, beza sikit lah. Lain sikit. Dia lain, bahasanya lain, tapi kriterianya sama. Macam tu. Ada perbezaan bahasa je lah. Ya, kita tengok cara, yang ni dia self-check. Dia tanya macam, adakah aku? Adakah kan? Kalau yang tu,
nilai, komen. Macam tu lain sikit lah. Perbezaan dia lah Perbezaan antara dia ni. tu situ. Okey, kalau tengok kat sini ya, Faiz dan tuan-tuan dan puan-puan, ini dokumen ni agak unik ya, sebabnya kita telah pun identify ataupun telah kenal pasti di tahap mana yang perlu IPT penuhi. Contoh yang tengok situ ada tak di situ keperluan kepatuhan berdasarkan peringkat penilaian FA itu untuk full accreditation dan PA adalah untuk provisional accreditation. So ada kriteria yang perlu dipatuhi semasa FA, nanti baru kita patuhi. Tetapi ada kriteria yang perlu dah masa PA pun. Masa so PA ini dah perlu, ada yang ni tak pasal FA lah. Betul. Ini memudahkan IPT lah, dia tidak perlu dah terkejar-kejar ataupun nak memenuhi, dia clear lah apa yang dia perlu patuh pada peringkat PA lah. kalau dia nak mohon awal. Dan dalam tu kita ada juga tengok situ kan PA dan FA, saya dah highlight situ. Kemudian ada satu lagi, kita ada nota penerangan lanjut ya Faiz. Nota penerangan lanjut ni, kau tengok situ ya. Situ saya bulatkan di situ. Kita ada nyatakan kalau untuk PA, kalau dia ada hanya contoh masa dalam PA, dia hanya bagi letter of intention, dia akan dapat syarat berkenaan dengan untuk mengadakan MOU lah. So IPT dah boleh expect lah. Disebabkan dia hanya ada letter of intention daripada industri, maka satu syarat dia akan dapat lagi masa kelulusan PA, iaitu mengadakan MOU. At least MOU lah mesti FA nanti. Puan Mas, kita ada soalan ni daripada Muhammad Mahayadin Muhammad Saleh. Tak habis dia ada soalan. Dia soalan. So kita jawab sambil dia apa pandai dia faham. soalan dia, bagi program halal di USIM. Jika kami mengadakan MOU dengan Jabatan Agama Islam Negeri atau JAKIM, adakah ini boleh dikira sebagai industri juga? Saya tak boleh jawab soalan tu sebab dia terlalu spesifik dengan bidang. Sebab kita tengok sesuai ataupun tidak industri itu adalah bergantung kepada struktur program itu, content of the program. Jadi panel itu adalah kerja panel lah. Maknanya panel penilai sesuai atau tidak lah. Ada yang kata contoh macam ada satu program tu dia buat dengan JKR. JKR itu kita anggap sebagai industri. Walau bagaimanapun disebabkan dalam konten itu tak ada certain aspek konten program tu tak ada certain aspek yang ada di JKR. Maksudnya di JKR tu tak ada benda dalam program itu, maka dianggap tidak memadai. Jadi soalan itu saya tak boleh jawab secara direct lah. Maknanya bagi program halal sini maknanya dia kena panel kena putuskan lah sama ada boleh dikira sebagai industri atau tidak. Yes, dari segi konten cukup ke tidak dan sebagainya lah. Okey Puan Mas. Alright. Dia harapkan dapat menjawab soalan daripada Cik Muhammad Mahayadin Muhammad Saleh. Terima kasih soalan. Okey, kemudian kita tengok lagi ada keistimewaan di sini saya nak tunjukkan. Kita ada tulis itu nota untuk PPT rujuk silang dalam GP. Selalunya kita nak cari itu susah kan. Jadi kita faham kehendak pengguna, maka kita dah memang siap-siap dah letak. Dah siap-siap letak untuk memudahkan pihak PPT lah ya. Boleh refer point sekian-sekian, so boleh buka tu buku ni dan boleh refer dan boleh faham. Sebab yang ini macam TOR, dia ada banyak. Sebenarnya buku ni memang agak komplit lah. Dia memang dah ada contoh TOR ataupun apa ekspektasi kita dalam TOR. TOR itu more reference industri. So boleh tengok dari sini dan dia boleh develop untuk IPT sendirilah. Kemudian akhirnya, saya ni slide terakhir saya dah Pak Is. Slide terakhir tak apa, kita ada boleh soalan kita ada minggu. Slide terakhir dah, apa nak kejar Pak Is. Okey, ini ada pautan dokumen rujukan. Bukan itu saja, kita dokumen ini juga, dokumen penilaian kendiri, kalau orang tak jumpa cari dokumen ini di website dan sebagainya, kita letak link. Kita letak link supaya mudah untuk IPT klik saja dan boleh dapatkan dokumen itu secara virtual lah. Secara virtual, secara orang kata dipanggil e-book lah sekarang ni. Itu yang kita mahukan. Jadi secara amnya itu saja yang saya nak maklumkan. Jadi saya mohon untuk IPT yang ada hasrat ataupun sedang menilai program sendiri, nak buat self check, silalah menggunakan alat yang kita gunakan, test kit ni lah. Untuk bagi memastikan bahawa program anda, program TU2I yang telah dibangunkan ataupun telah berjalan ataupun akan dibangunkan
itu memenuhi kriteria-kriteria yang disenaraikan. Saya minta maaf, saya tak boleh go through satu-satu sebab masa agak terhad. Cemburu cemburu lah kita. Kita kira cemburu. Dia cemburu masa lah. Walaupun tak cemburu ke tidak, kita anggap cemburu. Okey, dia ada sebenarnya kalau saya nak go to satu-satu, dia ada 56 kriteria, agak banyak. Oh, Yang dan kalau ikut-ikut untuk yang PA kena patuh dalam 33. So saya pada 33 memang masa tak cukup lah dapat je kau nak terangkan. Satu minit. Ya, satu betul. pun tak cukup. Satu pun tak cukup. Jadi saya minta maaf tapi semua boleh dapatkan dokumen ini di dalam website kita, website MQA untuk diguna pakai. Dan kalau tak dapat cari, boleh hubungi pegawai MQA lah. Siapa-siapa pun sepatutnya dia kena ada benda ni dalam bentuk Word sebab senang nak mudah nak gunakan untuk diedit dan untuk ya, sebab dia kena dia kena isi tu nampak tak ya tidak tu patuh ke tidak semua kena dia tak payah nak tanda pakai pen lah sekarang ni dia ambil dia drag je okey okey itu saja Cik Faiz ya. Itu saja yang saya nak sampaikan hari ini. Terima kasih. Kalau ada soalan okey, terima kasih Puan Mas. Jadi kepada penonton ya, kalau kata ada soalan boleh bertanya di ruang komen dan insya-Allah kami akan cuba menjawab. Bagi macam saya lihat tadi untuk pertanyaan Cik Muhammad Mahidin Muhammad Salih ni, kalau dilihat Cik Prof Dot kita Prof Muhammad dia dah tolong jawab kan nampaknya. Prof Abdullah Hamdi ni dia tolong jawabkan soalan ni. Terima kasih Prof Dot. Terima kasih Prof Dot kerana membantu. Ini bapa kepada Tuyuto I lah. Saya Prof Dot ya. Prof Dot. One of the popular character. Okey. Jadi kalau kata ya penonton ada soalan boleh type sekarang. Cuma kami tak ada untuk talian telefon tak adalah. Jadi type je. Okey, tak ada masalah. Jadi Puan Mas memang To2I ni 2017 kalau ikutkan banyak ke universiti ataupun college yang dah jalankan program To2I ni? Banyak, terutama sekali IPTA kerana IPTA JPT ataupun kementerian telah menggalakkanlah untuk IPTA menjalankan program-program To2I. Okey. So itulah nampaknya ibu bapa pun kalau yang lihat ni kena fahamlah program To2I ni apa dia apa semua kan. Sebab kita di MQA ni untuk maklumatlah kepada yang ibu bapa ataupun pelajar yang sedang menonton merupakan kami ni semua satu badan jaminan kualiti, betul Puan Mas kan? Ya. Untuk pendidikan tinggi negara bagi memastikan anak-anak, tuan-tuan, puan-puan ataupun adik-adik yang nak semua belajar ni mendapat pendidikan yang berkualiti. Ya. Yang bila kata orang kata diiktiraflah di peringkat antarabangsa maupun nasional ya. Jadi kita lihat di ruang komen live nampaknya masih belum ada soalan tadi pun dah terjawab. Okey, saya kalau kata malu nak bertanya nak tanya soalan secara live, tuan-tuan atau puan-puan boleh bertanya melalui sistem SPPA atau sistem pertanyaan dan pengaduan awam MQA iaitu di laman web www.mqa.gov.my/sppa/pertanyaan. Ya. Kalau kata segan nak bertanya ke, tak tahu nak tanya apa lagi secara live, boleh klik di ruangan komen kami itu di inilah www.mqa.gov.my/sppa/pertanyaan untuk pertanyaan langsung. Untuk pertanyaan lanjutlah. Jadi saya rasa Puan Mas setakat ini sajalah rasanya kita ni alhamdulillah. Kalau ada soalan juga boleh juga kontak saya di alamat saya punya email mazlinawati@mqa.gov.my. Mazlinawati mazlinawati@mqa.gov.my untuk soalan-soalan mengenai To2I. Kalau insya-Allah boleh di Puan Mazlina kita atau Puan Mas kita boleh jawablah. Kak Mas jadi macam. Okey, jadi saya sebagai host pada hari ini saya Faiz ingin mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan puan-puan daripada pihak PPT, ibu bapa yang ada kerana sudi untuk menyaksikan siaran langsung kami mengenai To2I. InsyaAllah program ini akan berterusan setiap hari Selasa minggu kedua setiap bulan Puan Mas dan kita akan bertukar-tukar tajuk lah. Banyak tajuk lagi. Jadi jangan lupa tiap-tiap
hari Selasa minggu kedua setiap bulan untuk lihat live di MQA. Mungkin Faiz kalau ada tajuk nak request mungkin boleh type. Kalau kata nak request, kalau ada PPT atau ibu bapa nak tajuk yang nak bertanya, kita boleh tajuk apa, kita try lah. Kita try, insyaAllah boleh cadangkan ya di ruang komen. InsyaAllah kami akan cuba merealisasikan cadangan tuan-tuan puan-puan semua. Okey. Jadi saya rasanya kerana pun masa pencuburi kita, apa-apa pun sekali lagi saya nak cakap terima kasih kepada Puan Mazinawati, pengarah bahagian audit instruksi agensi Kekayaan Malaysia, dan kepada semua penonton-penonton semua kerana sudi untuk bersama kita pada pagi ini. Jadi sebelum saya undur diri, saya minta maaf kalau kata ada tersalah terkasar bahasa tadi. Okey. Jadi ingat MQA, ingat pendidikan tinggi negara. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.